Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today, our group from DKA3C, my lecturer is Puan Noor Sia binti Ahmad, would like to talk about case study geotechnic engineering. Okay, as you can see is our team. Putri Natasha binti Jikin, 01 DK20F 1014. Muhammad Ariziki bin Muhammad Kritzer, 01 DK20F 1055. Putri Fatim binti Muhammad Yusri, 01 DK20F 1067. And the last one is Siti Nadatul Ain binti Muhammad Bakri, 01 DK20F 1064. Assalamualaikum. My name is Siti Nadatul Ain binti Muhammad Bakri. My metric number 01 DKA20F1054 and I'm from class DKA3C. So let me start the presentation with the introduction first. Firstly, we need to know the definition of slope. Slope is the angle of inclination of soil surface from horizontal. In geotechnical terms, an earth or soil slope is a surface of soil mass which is inclined. Slopes can both occur naturally and be man-made. It is important to monitor earth slopes such as their balance, shear strength, and ability to withstand movement. Next, the slope stability. The term of slope stability may be defined as the resistance of inclined surface to failure by sliding or collapsing. The main objective of slope stability analysis are finding endangered areas, investigation of potential failure mechanism, designing of optimal slopes with regard to safety, reliability, and economics, designing possible remedial measures, barriers, and stabilization. Next, let's get to know the types of slope failure. A slope failure is a phenomenon that a slope collapses abruptly due to weak and self-retainability of the earth under the influence of a rainfall or an earthquake. So there is a main four types of slope failure. The first type of slope failure is falls. Falls are usually associated with short-term failure of steep slope, usually in rock with vertical joints. As the lateral support is removed, bulging occurs at the slope foot and tension cracks open behind its crest, usually along the pre-existing fissures. This leads to progressive increase of stress in the root of the separating mass and to the eventual collapse. Next, the second type of slope failure is the rotational slides. Usually, this type of slope failure occurs characteristically in slopes in fairly uniform clay. The failure surface is curved and usually deep seat. The slipping mass lumps, sinking at the rear and having at the toe. When rotational failure occurs, the failed surface will begin to move outwards and downwards. This occurs when rotation by a slip surface causes the slope surface to curve. This type of failure can happen in multiple ways, including face, base, and toe failure. The third type of slope failure is the translational slide. Translational slide generally result from the presence of heterogeneity in the form of a weak soil layer located at shallow depth beneath the slope. The failure surface is approximately planar and parallel to the ground surface. When a slope contains non-definite boundaries at the soil beneath, the free surface is believed to have the same properties and identical depth as the slope. It is named an infinite slope. Lastly, the fourth type of the slope failure is the flows. Flows are mass movement in which there are no well-defined failure planes. Scampton and Hutchinson differentiate between flows and mud flows. The latter are glacier-like in form, whereas the former are considered to be transitional in character between the slides and mud flows. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ariziki bin Muhammad Kritzer. My registration number is 01DKA20F1055. Okay, so hari ini saya akan menyambungkan perbincangan berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan cerun. Okey, kriteria asas untuk mencapai cerun yang stabil ialah memastikan kekuatan receh iaitu shear strength tanah lebih tinggi daripada tegasan receh shear stress yang boleh menyebabkan kegagalan cerun. Jika keperluan asas ini tidak dipenuhi, maka cerun mungkin menjadi tidak stabil dan gagal. Okay, secara umumnya kegagalan cerun dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Antaranya faktor-faktor berikut ialah geological,
Yang pertama, geological, iaitu kegagalan reka bentuk terutamanya disebabkan oleh kekurangan maklumat berhubung dengan aspek geologi, kejuruteraan dan geomorfologi. Okey, yang kedua ialah hydrological, iaitu unsur yang berkait dengan air seperti lembapan pada tanah yang boleh menyebabkan hakisan dan sebagainya. Yang ketiga ialah topographical, yang mempengaruhi rupa bentuk muka bumi itu sendiri. Dan yang keempat, climatic condition. Dan kelima, extent of weathering of rock or soil, iaitu yang berkait dengan iklim, iaitu cuaca, hujan panas, yang mempengaruhi faktor-faktor kegagalan cerun. Okey, daripada faktor-faktor ini ada juga faktor teknikal yang mempengaruhi kegagalan cerun, iaitu yang pertama, kelemahan dalam aspek pengurusan perancangan dan pembangunan kemajuan di kawasan berbukit dan bercerun, termasuklah pemantauan berkala daripada pihak yang berautoriti. Faktor kedua ialah kegagalan reka bentuk terutamanya disebabkan oleh kekurangan maklumat berhubung dengan geologi, kejuruteraan dan geomorfologi. Dan yang ketiga, kerja pembinaan yang tidak mematuhi spesifikasi. Dan yang terakhir iaitu yang keempat, tiada atau kurangnya penyelenggaraan cerun. Okey, seterusnya kita pergi ke contoh keadaan yang menyebabkan kegagalan cerun. Okey, yang pertama ialah cracking, iaitu retak. Keretakan cerun ini muncul sebagai hasil daripada ketegangan dalam tanah di permukaan tanah yang melampaui kekuatan tegangan tanah. Oleh itu, apabila kekuatan tegangan tanah berkurang, kekuatan receh pada satah retak iaitu crack plane juga berkurang. Maka hal ini berisiko untuk terjadinya kejadian tanah runtuh. Okey, seterusnya keadaan yang kedua ialah weathering, iaitu lulu hawa. Lulu hawa yang ketara akan mengurangkan kekuatan receh tanah. Dalam kes ini ialah yang paling teruk. Lulu hawa boleh mengubah keseluruhan struktur batu dan tanah, mengubah cerun yang kuat dan stabil kepada tidak stabil. Okey, yang ketiga ialah excavation, iaitu penggalian. Penggalian yang menjadikan cerun lebih curam, iaitu darjah cerun itu sendiri curam, akan meningkatkan ketegasan receh dalam tanah pada cerun dan mengurangkan kestabilan cerun. Okey, dan yang terakhir ialah water pressure in fractures, iaitu dalam bahasa Melayu tekanan air dalam patah. Cerun boleh menjadi tidak stabil jika keretakan di bahagian atas cerun dipenuhi dengan air. Tekanan yang terjadi akibat air dalam patah itu memuat tanah dan meningkatkan tegasan receh. Jika retakan kekal dipenuhi air untuk meresap melalui rekahan pada permukaan cerun, maka tekanan air yang dalam patah akan meningkat. Hal ini membawa kepada keadaan yang tidak selamat untuk cerun. Okey, seterusnya berikut adalah methods to preservation and conservation of slope, iaitu kaedah pemeliharaan dan pemuliharaan cerun. Okey, yang pertama ialah through the help of plants, melalui bantuan tumbuhan. Cara ini ialah yang paling mudah bergantung kepada kesesuaian cerun itu sendiri. Dan kosnya yang efektif untuk menstabilkan permukaan cerun adalah melalui penggunaan tumbuh-tumbuhan atau sungkupan. Objektif teknik ini adalah untuk mengurangkan sumber yang tersedia untuk pemendapan serta perlindungan daripada hakisan. Tumbuhan semula jadi secara amnya memerlukan perbelanjaan dan penyelenggaraan yang lebih sedikit serta harmoni dengan landscape semula jadi. Seperti yang kita tahu, akar tumbuhan adalah bersifat mencengkam tanah. Okey, kaedah yang kedua ialah assess the slope stability factor, iaitu menilai faktor kestabilan cerun. Faktor kestabilan mestilah berada pada tahap yang sesuai untuk mengelakkan kegagalan pada cerun. Dengan menggunakan kaedah pengiraan FOS, iaitu Factor of Stabilization, yang diperkenalkan oleh D.W. Taylor pada tahun 1948 untuk menentukan faktor keselamatan cerun. Tetapi kaedah ini khusus untuk kes jangka pendek, menggunakan permukaan cerun tanpa adanya longkang serta kegagalan dalam bentuk lengkuk bulat dan tiada keretakan ketegangan. Kita boleh menggunakan formula yang diperkenalkan oleh
DW Taylor ini untuk menentukan dan menilai faktor kestabilan cerun kita. Okey, yang ketiga ialah slope stabilization and slope surface protection, iaitu penstabilan cerun dan perlindungan permukaan cerun. Dengan menggunakan perlindungan cerun seperti kanvas atau tuangan konkrit, ia dapat melindungi permukaan cerun daripada terdedah. Justeru, dengan cara ini ia dapat mengelakkan berlakunya hakisan dan keretakan tanah serta mengurangkan risiko kegagalan pada cerun. Okey, dan yang terakhir iaitu yang keempat ialah degree of slope stability, memastikan darjah kestabilan cerun dalam keadaan yang sesuai. Okey, oleh itu kita perlulah mengambil kira tahap kecerunan cerun mengikut spesifikasi yang sesuai setelah diluluskan oleh jurutera profesional dalam bidang geotechnical. Darjah cerun yang sesuai akan menyebabkan risiko kegagalan cerun berkurang dan tahap keselamatan cerun lebih terjamin. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pushya Natasha binti Jikin and my matrix number is 01 DK20F1014. So, I'm going to explain about soil density test data. So, we have 3 samples for this test. Okay, so for the first moisture content is 42.67. For the sample 2 moisture content is 33.89 and for sample 3 moisture content is 53.20. So the average of moisture content of these 3 sample is 43.25. Next, we will find the density of soil. So for the first density of soil is 4.48. For the second is 3.89 and for the third one is 3.94. The average density of soil is 4.10. So to calculate the unit weight, the formula is density of soil times with G. The first unit weight that we get is 43.95. The second unit weight that we get is 38.16 and the last one is 38.65. Next, we will find the density of soil. So for the first density of soil is 4.48. For the second is 3.89 and for the third one is 3.94. The average density of soil is 4.10. So to calculate the unit weight, the formula is density of soil times with G. The first unit weight that we get is 43.95. The second unit weight that we get is 38.16 and the last one is 38.65. Hi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Pusha Fatim binti Muhammad Yusri. My registration number 01 DK20F1067. Okay, today I will talk about treasure test data. As you can see, have say pressure, divided stress and major stress. To calculate the major stress, set pressure plus divided stress and you get the major stress. And number 1, 20 plus 190 and you get the major stress is 210. 90 plus 150 and then you get 240 for major stress. And 235 plus 195 and you get 430 for major stress. After calculating the major stress, you must plot the graph that shear stress against normal stress, and then we get friction 0 and cohesion is 79. That's all from me. Thank you. After we get the value of unit weight in soil density test and the value of cohesion in triaxial test, now we can calculate the stability of slope. So this is the graph and the calculation. We use total analysis method and the formula is F equal to CR square data divided with WD. The factor of safety that we get is 2.01, which we can conclude it is safe because it's bigger than 1.5. Next, as you can see, the conclusion in table 1, factor of safety which related to detail of slope. In conclusion, the slope stability analysis has been examined extensively using the total analysis method. Our solutions are simplified by the factor of safety.
Slope stability refers to the condition that an inclined slope can withstand its own weight and external force which are experiencing displacement. Based on data that we use, the total analysis method that we get is 2.01. The stability of slope in table 1 is satisfactory for them because it's greater than 1.4. That's all from my group. Thank you.